Apakah itu falsafah etika? Falsafah etika adalah ilmu yang membincangkan tentang tingkah laku atau pandangan baik dan buruk bagi sesuatu tindakan manusia. Pertimbangan rasional yang seringkali digunakan oleh ahli falsafah dalam menentukan nilai telah menjadikan etika tidak tetap dan relatif sehingga tiada satu makna kemoralan atau etika yang diterima umum. Oleh itu, kajian kepustakaan analisis kandungan ini bertujuan untuk membahaskan beberapa isu berkaitan dengan persoalan nilai dalam menitik beratkan falsafah etika dan kemoralan. Maka, falsafah etika perlu difahami melalui satu prinsip mutlak dan universal yang dibawa oleh wahyu. Hal ini tidak bertujuan untuk menyempitkan perbahasan etika, sebaliknya untuk meluaskan maksud dan pemahaman etika tanpa mengabaikan keadaan semasa dan cabaran mendatang. Kerana akhlak merupakan suatu sifat yang melekat pada setiap individu yang akan mencerminkan sifat kepribadian atau sasiah dalam dirinya. Kita sebagai umat Islam khususnya hendaklah menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan dalam kehidupan kita. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa zakarallaha katsira. Surah Al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan baik, iaitu sesuai jadikan teladan bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia yang banyak menyebut Allah. Jadi, dalam Al-Quran juga terdapat banyak pesan-pesan terkandung dengan berkaitan dengan akhlak. Contohnya, Allah menurun setiap hamba-Nya agar tidak membalas keburukan dan keburukan yang sama. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, dan tidak adalah sana kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan menganggap kamu seperti teman yang setia. Surah Fussilat ayat 34. Jadi dengan itu, kita sebagai umat Islam haruslah menunjukkan suri teladan ataupun akhlak serta etika yang baik. Kami telah menjalankan kajian berkaitan dengan falsafah etika, iaitu akhlak baik dan buruk dari perspektif agama Hindu dan Islam. Seperti yang kita tahu, setiap agama merangkumi amalan dan nilai sendiri. Contohnya, agama Islam menekankan umat Islam supaya solat 5 kali sewaktu, manakala agama Hindu menekankan umatnya untuk sembahyang 3 kali sehari. So, objektif kita menjalankan kajian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai akhlak baik dan buruk setiap agama. Selain itu, kajian ini adalah untuk mengaji interaksi agama dan budaya, menjumbang kepada pembentukan watak Hindu dan Islam. Selain itu, kajian ini dijalankan untuk mengetahui kepentingan menghormati agama dan budaya yang telah diasimilasikan dalam kedua-dua masyarakat. Soalan pertama saya ialah, apakah maksud akhlak dan dari segi agama Hindu? Okey, baik, terima kasih. Saya rasa satu soalan yang baik. Seperti yang kita ketahui, agama Hindu merupakan salah satu agama yang tertua lah. Dan kalau kita tengok, kalau berdasarkan kitab Veda, kalau kita tengok dalam Hindu kita ada 4 Veda, iaitu Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda dan Adar Veda. Kalau kita tengok daripada kitab-kitab Veda ni, dia lebih kepada dasar-dasar ketuhanan dan juga prinsip-prinsip etnik penganut. Dan antara tanda-tanda kebaikan yang diberi keutamaan adalah kesihatan dan juga kebahagiaan lah. Jadi saya rasa itu memenuhi soalan tadi ya. Terima kasih. Soalan kedua saya Encik ialah, bagaimanakah agama Hindu mengajar atau menerapkan akhlak? Okey, baik. Antara cara, dia ada beberapa cara lah. Tapi saya ingin membawa kepada cara paling utama adalah cara kita bersembah kepada Tuhan. Cara sembahyang lah. Maksudnya,
di mana ia dapat mendisiplinkan seseorang. Kalau kita tengok kalau penganut Hindu ni kalau mereka pergi ke kuil mereka akan duduk bersila dan juga buat meditasi. Bagi wanita wanita mereka dibenarkan untuk membuat sembahyang cara melutut, dan untuk lelaki mereka boleh membuat sastanga namaskar. Sastanga ni di mana mereka akan baring di lantai dan juga membuat persembahan lah. Itu salah satu cara lah yang membentuk, mendisiplinkan seseorang. Dan yang kedua adalah cara pertuturan. Jadi melalui pengajaran Indonesia mereka mengajar ataupun agama ni dia mengajar seseorang itu bertutur, cara bertutur yang betul dengan ibu bapa, adik-beradik, dengan guna bahasa yang betul lah. Dan yang seterusnya adalah cara patuh dan disiplin dalam melaksanakan sesuatu upacara daripada kelahiran hinggalah kematian. Setiap upacara ini dia ada cara sendiri, jadi ia dapat mendisiplinkan seseorang penganut itulah. Jadi saya rasa itu saja untuk soalan tersebut. Terima kasih Encik. Seterusnya, apakah kepentingan akhlak baik dalam diri seseorang dari segi agama Hindu? Okey, baik. Kepentingan akhlak kalau kita tengok macam agama-agama lain, agama Hindu juga dia dapat membentuk individu yang sempurna. Contohnya dia memberi pegangan dan prinsip yang betul kepada seseorang individu lah. Dan akhlak ini dianggap sebagai akhlak yang terpuji lah. Selain daripada itu, ia juga dapat mengelakkan seseorang individu daripada terjebak dalam perkara-perkara yang tidak baik lah, yang negatif. Dan selain daripada itu, ia juga dapat membentuk suatu keadaan yang memberikan kebahagiaan kepada diri sendiri, keluarga, serta masyarakat sekeliling. So basically, when kita nak cakap mengenai agama Islam dan berkenaan dengan akhlak kan, so simply kita nak cakap akhlak ni adalah berkaitan dengan perilaku dan kelakuan manusia itu sendirilah. So kalau dari perspektif Islam itu sendiri yang menitik beratkan konsep di mana akhlak itu adalah tunjang utama dalam sesuatu perkara, dan akhlak is the first thing yang kita perlu titik beratkan selepas ilmu. Seorang macam mana kita sedia maklum, kalau ada ilmu tapi tak ada akhlak, tiada guna. So dalam Islam tu akhlak tu adalah di tangga yang pertama yang perlu kita titik beratkan dalam agama Islam lah, which is Rasulullah sendiri dah pesan dengan kita dua perkara yang kita perlu terus follow. Kita simply dalam hadis kan, Al-Quran dan Sunnah yang menitik beratkan akhlak tu adalah benda pertama yang perlu kita titik beratkan dalam Islam. Terima kasih untuk soalan pertama. So basically akhlak ni adalah satu yang tunjang utama lah dalam agama Islam kan. So berdasarkan daripada ayat Quran, A'udzu minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang bermaksud dan bahawa sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang amat mulia. Surah Al-Qalam ayat 4. So bagaimana daripada peribadi Rasulullah itu sendiri menjadi kayu ukur untuk membentuk akhlak yang mulia dalam kalangan orang Islam, khususnya kepada pelajar universiti dari masing-masing. Okay, basically simple lah, kita as a student kita tidak lari daripada assignment apa semua kan, tapi kena ingat pesan Aisyah, iaitu isteri Rasulullah. Akhlak Rasulullah tu apa? Rasulullah tu Al-Quran. So betul, asal pesanan kita untuk student simply jangan tinggalkan Al-Quran, dan Al-Quran tu baca, side of that fahamkan apa yang disampaikan dalam Al-Quran tu.
So jangan kita just baca tapi tak faham. Dan inti pada dalam Al-Quran tu apply dalam kehidupan seharian, especially for student. Walaupun too many assignments, too many works to do by the lecturers they have given us, make sure Al-Quran tu jangan tinggal. Everyday lah, at least one page ke, satu ayat ke. Dan aplikasikanlah apa yang telah diajarkan dalam Al-Quran, which is Rasulullah pun pesannya kita jangan tinggalkan perkara itu. Dalam memahami masyarakat yang di dalamnya terdapat proses dan interaksi sosial, aspek pendidikan tidak dapat diketepikan kerana antara masyarakat dan pendidikan merupakan dua aspek yang saling mempengaruhi. Kajian ini menunjukkan bahawa integrasi agama dan budaya menyumbang kepada pembentukan watak Hindu dan Islam melalui pemahaman yang mendalam tentang proses pembelajaran sosial dalam masyarakat. Masyarakat Islam dan Hindu sama-sama sedar betapa pentingnya penglibatan mereka dalam menyampaikan pembelajaran sosial kepada generasi akan datang. Kajian ini juga menunjukkan kepentingan menghormati agama dan budaya yang telah diasimilasikan dalam kedua-dua masyarakat. Dengan segala ikhlasnya, kami sekumpulan ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Elmi bin Baharudin atas segala bantuan yang diberikan untuk menyiapkan kertas kerja ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Madiwanan Priyasami selaku Setiausaha Kuil Siti Vinayagar Banting dan Puan Nur Fatimah binti Yusran selaku Timbalan Presiden Kelab Sahabat Al-Fatih UPNM atas segala info yang diberikan untuk kertas kerja ini. Sekian, terima kasih.